Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Dr. Hadijah binti Baba daripada Agensi Anti Dadah Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini saya ingin berkongsi berkaitan dengan satu kajian yang telah saya laksanakan, iaitu faktor-faktor penyumbang kecenderungan situasi berisiko tinggi dalam kalangan penagih dadah berulang yang mendapatkan rawatan dan pemulihan Cure and Care di Malaysia. Seperti yang kita sedia maklum bahawa penagihan dadah merupakan satu sindrom psikologi, mental dan tingkah laku yang berkait rapat dengan pergantungan dan keinginan kuat untuk menggunakan dadah. Permasalahan dadah itu menjadikan fokus utamalah kepada kajian kita, iaitu kita melihat daripada sudut masalah sosial yang berlaku di Malaysia dan secara umumnya di dunia semakin serius dan mengancam secara berantai. Berantai bermaksud daripada permulaan daripada proses penyeludupan, pengedaran dan penagihan itu sendiri. Kajian ini dilaksanakan lanjutan daripada permasalahan dadah yang menjadi fokus utama khususnya ialah apabila berlakunya peningkatan masalah sosial yang melibatkan dadah. Okay? Dan pada masa yang sama juga aktiviti dan kegiatan penagihan dadah ini semakin serius dan dia mengancam secara berantai, bermula daripada proses penjeludupan, pengedaran dan akhirnya terdapat mereka yang individu-individu yang terlibat dengan penagihan dadah yang kronik lah. Dan pada masa yang sama juga penagihan dadah ini juga boleh menimbulkan satu sindrom, boleh memberi kesan kepada sindrom psikologi, tingkah laku dan kebergantungan dan keinginan untuk mendapatkan dadah. Okey, berdasarkan kepada senario penagihan dadah di Malaysia, kita melihat bahawa berlakunya perubahan trend yang mana penggunaan dan kesan dadah jenis tradisional seperti opiat dan heroin, dan ganja telah bertukar kepada dadah jenis baru iaitu amphetamine type stimulant. Okey, jadi pada masa yang sama juga senario penagihan dadah ini telah pun berubah daripada semasa ke semasa mengikut masa kini. Okay. Berdasarkan kepada laporan dadah dunia juga pada tahun 2014 menunjukkan bahawa peningkatan penagihan dadah ini telah meningkat sehingga ke peringkat kanak-kanak. Senario penagihan dadah ini memberi kesan kepada kesihatan individu yang mengambilnya, contohnya penyakit kronik seperti HIV, AIDS, hepatitis dan yang paling membimbangkan kita ialah masalah-masalah psikiatrik. Okay, berdasarkan kepada statistik penagih dadah di Malaysia, pada 2013 seramai 7,864 orang yang terlibat dengan penagihan dadah, iaitu penagih dadah berulang dan penagih dadah baru. Purata sebulan pada tahun itu ialah seramai 655 orang yang terlibat dengan penagihan berulang dan kes baru. Terdapat 4 permasalahan kajian yang berkaitanlah dengan kajian ini, iaitu pertama sekali ialah peningkatan statistik. Sama ada statistik di Malaysia maupun di dunia. Kedua ialah kesan penagihan berulang. Kesan penagihan berulang. Yang ketiga ialah kesan psikopatologi dan keempat ialah faktor personality mereka yang mengambil dadah. Terdapat 5 objektif kajian yang berkaitan dengan kajian ini, iaitu objektif pertama ialah kajian ini ingin melihat dan membina profil responden yang sedang mendapatkan rawatan dan pemulihan dadah secara sukarela. Yang kedua ialah kita nak mengenal pasti tahap kecenderungan situasi berisiko tinggi penagihan berulang daripada aspek emosi negatif, interpersonal, konflik interpersonal dan tekanan sosial dalam kalangan responden. Yang ketiga ialah melihat hubungan antara faktor dan penilaian program pemulihan penagihan berulang dalam kalangan responden yang sedang mendapatkan rawatan. Yang keempat ialah mengenal pasti faktor utama yang mempengaruhi kecenderungan situasi berisiko tinggi dalam kalangan penagih berulang. Yang keempat ialah mengenal pasti pengaruh strategi daya tindak sebagai pemboleh ubah pengantara, mediator kepada situasi risiko tinggi, dan pada masa yang sama juga ialah daripada program rawatan dan pemulihan. Di sini saya ingin menerangkan sedikit berkaitan dengan kerangka kajian, yang mana berdasarkan kepada permasalahan dan objektif, maka kerangka kajian ini menunjukkan bahawa dalam kajian ini kita mengkaji berkaitan dengan faktor interpersonal, iaitu efikasi kendiri dan motivasi untuk berubah. Begitu juga dengan penilaian program Cure and Care yang dijalankan di Agensi Anti Dadah Kebangsaan.
terdapat 7 komponen besar. Dalam program Cure and Care ini ialah kepulihan awalan, pencegahan relapse, kelompok sokongan sosial, bimbingan kaunseling, agama dan spiritual, perjumpaan 12 step dan rekreasi dan outing lah. Pada masa yang sama, kajian ini juga ingin mengkaji berkaitan dengan mediator, pengantara, iaitu strategi daya tindak. Dan sudah pastinya kita nak melihat apa kecenderungan situasi berisiko tinggi penagihan berulang. 3 komponen yang kita lihat iaitu emosi negatif, tekanan sosial dan konflik interpersonal. Kerangka kajian ini terbina hasil daripada ketiga-tiga model yang telah sedia ada, iaitu modifikasi tingkah laku konektif, model tahap perubahan Proseca dan Disclementi, dan model pemulihan Cure and Care. Berdasarkan kepada metod kajian, reka bentuk kajian ini kajian ini menjalankan tinjauan keratan rentas di 10 puspen seluruh Malaysia, mengikut zon utara, selatan, tengah dan Borneo, merangkumi 840 responden. Alat ujian yang dijalankan ialah sebanyak 5, iaitu General Self-Efficacy Skill, Socrates, 40 item soal sidik berkaitan dengan Cure and Care yang dibina sendiri oleh pengkaji, dan COPE daripada 28 item daripada, dan satu lagi ialah daripada Malat dan Gordon, 42 item. Analisis data telah kajian ini menggunakan perisian SPSS version 22 yang analisis menjalankan statistik yang digunakan ialah analisis korelasi, regresi pelbagai dan proses SPSS berkaitan dengan Hayes, yang mana kita menggunakan untuk mengukur pengantara. Berdasarkan kepada keputusan kajian, kita lihat bahawa keputusan profil yang penting sekali ialah berbentuk deskriptif, yang mana kita mengkaji berkaitan dengan profil tadi. Di sini saya ingin menyentuh berkaitan dengan tahap umur mereka yang mengikuti program rawatan dan pemulihan secara sukarela. Dan kebanyakan daripada mereka ialah berdasarkan pada profilnya, umurnya ialah yang paling ramai sekali ialah 74.6% di kalangan dalam peringkat 22 hingga 39 tahun. Seterusnya, sejarah pengambilan dada begitu membimbangkan kita ialah apabila kita melihat sejarah pengambilan dada berdasarkan kepada data yang kita kumpulkan, kita dapati bahawa sebanyak 70% penagih-penagih dadah di Malaysia mengambil dadah bukan jenis dadah hanya berbentuk tunggal, tetapi pelbagai, yang kita namakan tentang polydrug. Berdasarkan kepada keputusan kajian ini, kita melihat bahawa kajian ini mendapati bahawa strategi daya tindak merupakan pengantara dalam hubungan di antara efikasi kendiri dan negatif. Strategi daya tindak merupakan pengantara hubungan di antara motivasi untuk berubah dan emosi negatif. Dan seterusnya, berdasarkan kepada kajian ini, dan kita dapati bahawa strategi daya tindak merupakan perkara yang cukup penting di dalam kita merawat pulih klien-klien ataupun penagih dada yang datang secara sukarela. Jadi pada masa yang sama juga, didapati bahawa emosi negatif mereka, kemudian konflik interpersonal dan begitu juga dengan tekanan sosial berada dalam tahap yang sederhana. Jadi ini amat membimbangkan. Berdasarkan kepada kajian ini menunjukkan bahawa situasi berisiko tertinggi berkaitan dengan emosi ini perlu diberi perhatian oleh semua pihak. Berdasarkan kepada kajian, perbincangan dan implikasi terhadap dasar kerajaan yang kita dapati ialah, yang pertama sekali ialah profil. Profil kajian ini penting untuk kita membantu pihak berkaitan untuk menentukan golongan sasar yang tepat dan memantapkan model dan program rawatan pemulihan yang secara efektif lah. Jadi implikasi dasar, pihak pewajib perlulah menyediakan prasarana, pendekatan program rawatan dan pemulihan serta langkah-langkah pencegahan awal, supaya dengan adanya profil ni kita dapat memberi pentumpuan kepada golongan sasar yang telah kita sasarkan. Yang kedua ialah berdasarkan kepada kajian ini, dapatan kajian menunjukkan bahawa tahap kecenderungan situasi berisiko tinggi penagihan berulang sama ada emosi negatif, konflik interpersonal dan tekanan sosial pada tahap yang sederhana. Jadi ini amat membimbangkan kita semua.
Yang ketiga ialah cabaran utama bagi penagih dadah berulang dimanifestasikan daripada tingkah laku mereka. Sama ada daripada tingkah laku gian, dan pada masa yang sama juga penagihan berulang itu selepas suatu tempoh kepulihan itu menakutkan kita apabila mereka balik kepada itu kerana disebabkan oleh faktor-faktor berisiko tinggi tadi. Okey, jadi pada masa yang sama juga masalah yang begitu ketara lah dalam senario dadah Malaysia ialah kebanyakan penagih dadah berulang ni terlibat dengan pelbagai dadah. Dikatakan tadi polydrug. Dari segi dasarnya sokongan sosial perlu diberikan perhatian oleh semua pihak dengan AADK memainkan peranan sebagai lead agency. Dan yang terakhir sekali ialah hasil dapatan kajian ini wajar diterokai secara teoretikal dan praktikal untuk menjadikan Malaysia, apa yang agensi anti-dadah laksanakan di Malaysia ini merupakan satu pendekatan model yang boleh menjadi evidence base kepada negara-negara lain. Secara rumusannya, faktor intrapersonal dan penilaian program Cure and Care merupakan satu faktor yang boleh mempengaruhi kecenderungan situasi berisiko tinggi untuk klien-klien atau penagih dadah mengambil dadah semula, iaitu penagihan berulang. Walau bagaimanapun, berdasarkan kepada kajian ini didapati bahawa strategi daya tindak juga merupakan pengantara antara faktor-faktor yang boleh mempengaruhi penagih-penagih dadah terlibat dengan dadah semula disebabkan oleh kecenderungan situasi berisiko tinggi. Namun untuk mengelakkan mereka terlibat dalam mengulangi penagihan berulang, maka strategi daya tindak yang berfokuskan emosi, berfokuskan masalah dan berfokuskan pengelakan merupakan memainkan peranan yang cukup penting, kerana berdasarkan kepada proses kepulihan seseorang klien yang terlibat dengan dadah ialah strategi daya tindak perlulah kuat dan mereka perlu mempunyai strategi daya tindak yang pelbagai untuk mengatasi kecenderungan situasi berisiko tinggi apabila berhadapan dengan isu-isu penagihan semula. Okey, jadi itu saja daripada saya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.